Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Hamzah untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku masa isteri Hamzah melahirkan anak yang pertama, anak sulung diorang. Sebelum isteri Hamzah ni bersalin, masa mula-mula dapat tahu dia mengandung dulu, isteri Hamzah ada satu permintaan. Isteri Hamzah ni, dia teringin nak lahirkan anak sulung diorang tu di hospital private, hospital swasta. Jadi Hamzah ni dia ikutkanlah kemahuan isteri dia. Dia usahalah cari duit lebih. Bila dah ada duit tu, Hamzah pun booking lah package bersalin di satu hospital swasta. Bila dah tiba masa isteri Hamzah nak bersalin, dihantarlah ke hospital tu. Jadi dipendekkan cerita, isteri Hamzah pun selamatlah bersalin anak pertama diorang, anak lelaki. Hamzah rasa sangat bersyukur. Isteri dia selamat, baby pun selamat. Anak sulung Hamzah dilahirkan dalam keadaan yang normal. Alhamdulillah, tak ada cacat cela. Selepas dah selamat bersalin tu, isteri Hamzah ditempatkan di sebuah bilik ward. Bila sebut hospital swasta, kita dah boleh bayang lah macam mana keadaan bilik ward tu. Dia agak mewah lah, tak macam hospital kerajaan. Satu bilik ward tu hanya untuk seorang sahaja pesakit. Maknanya masa tu hanya isteri Hamzah seorang sahaja dalam bilik ward tu. Memang cukup selesa lah. Bilik tu luas, lepas tu ada tandas sendiri dan ada TV. Hamzah pun boleh tidur sekali dalam tu. Pada masa tu, Hamzah dan isteri dia yang baru lepas bersalin ni berada dalam bilik ward tu. Isteri dia berbaring di atas katil, Hamzah pula sedang duduk di atas kerusi sebelah katil isteri dia. Anak Hamzah yang baru lahir tu, pada masa perkara ni berlaku, tak ada dalam bilik tu. Sebab anak Hamzah yang baru lahir ni, jururawat dah ambil, bawa pergi saringan ujian. Tak tahulah ujian apa, tapi mungkin nak cek bayi ni okey ke tak, dia punya pendengaran apa semua, mungkinlah. Sebelum diserahkan semula kepada Hamzah dan juga isteri dia untuk disusukan. Jadi pada masa tu, Hamzah dan isteri dia berehatlah dalam bilik tu. Isteri Hamzah dah tidur, dah penat masa tu. Hamzah pula sedang duduk di atas kerusi. Tapi masa tu Hamzah pun sama mengantuk. Dan tak lama lepas tu Hamzah pun terlelap. Lebih kurang 10 ke 15 minit lepas tu, Hamzah tiba-tiba terjaga. Masa Hamzah terjaga tu, Hamzah terperasan. Seperti mana yang saya cakap awal tadi, dalam bilik ward tu, dia ada tandas sendiri. Dalam bilik tu ada tandas. Hamzah terperasan ada seseorang sedang masuk ke dalam tandas tu. Pintu tandas tu memang sentiasa dalam keadaan terbuka, kalau tak digunakan. Hamzah nampak sekali imbas saja. Nampak macam nurse, macam jururawat yang masuk. Bila Hamzah nampak ada nurse dah masuk dalam bilik tu, dah masuk dalam bilik air, jadi Hamzah fikir ada orang lah teman isteri dia. Jadi Hamzah nak ambil peluang pada masa tu. Hamzah nak keluar sekejap, dia nak hisap rokok. Jadi Hamzah dikejutkan isteri dia. Isteri Hamzah pun celik mata, tersedar. Hamzah bagi tahulah, abang nak keluar sekejap ni, nak turun sekejap, nak hisap rokok. Isteri Hamzah pun cakap lah, turunlah bang, tak apalah. Hamzah pun bangun. Bangun, lalu depan tandas yang terbuka tu, Hamzah tengok dalam tandas tu. Tapi pada masa tu, Hamzah nampak tak ada siapa-siapa pun dalam tandas tu. Tandas tu kosong. Hamzah sampai masuk dalam tandas tu, tengok memang tak ada orang dekat dalam tu. Hamzah keluar semula, tengok isteri dia sedang berbaring atas katil. Hamzah mula rasa tak sedap hati. Sebab tadi memang confirm, memang betul, dia nampak ada seseorang masuk dalam tandas tu. Orang tu nampak macam nurse, tapi sekarang ni tak ada. Hamzah dah mula rasa lain macam. Tak boleh jadi ni, dia tak boleh tinggalkan isteri dia seorang-seorang. Sebab isteri dia baru saja bersalin dalam keadaan lemah dan mungkin masih lagi ada pendarahan. Hamzah mula terfikir, mungkin nurse yang dia nampak tadi tu bukan nurse, mungkin makhluk halus. Bila dah jadi macam tu, Hamzah dibatalkan niat dia. Tak jadilah nak keluar. Dia tak berani nak tinggalkan isteri dia seorang-seorang dalam tu.
Hamzah pun berjalan menuju ke arah kerusi dia. Hamzah duduk semula, teman isteri dia. Baru saja Hamzah duduk, tiba-tiba Hamzah terperasan sekali lagi dekat pintu tandas tu. Hamzah nampak melalui ekor mata. Sipi-sipi aja dia nampak. Tapi memang jelas lah. Hamzah nampak ada satu kepala menjenguk dia dan juga isteri dia yang berada dekat luar. Menjenguk daripada dalam tandas tu. Menjenguk macam ni. Macam tu. Hamzah terkejut masa tu. Hamzah cepat-cepat toleh. Tapi pada masa yang sama, pintu bilik wad tu dibuka. Dan nampaklah ada seorang jurawat ni. Jurawat tu pun masuk dalam bilik wad tu sambil tolak satu troli. Troli tempat yang ada tempat baby tu lah. Dan dalam tu ada anak Hamzah, anak sulung Hamzah. Hamzah bangun daripada kursi. Bangun, pergilah ambil anak dia. Hamzah pangkulah anak dia, pangku macam ni. Jurawat tu pula lepas dah hantar anak Hamzah ni, dia pergi cek isteri Hamzah. Hamzah pula masa tu dia pergi tengok dalam tandas. Dan memang tak ada siapa-siapa dalam tu. Bila Hamzah tengok dalam tandas tu tak ada orang, Hamzah sekarang ni dah jadi yakin. Betul lah, benda ni makhluk halus. Cuba nak menakut-nakutkan dia. Bila jurawat tu dah selesai buat pemeriksaan pada isteri Hamzah, jurawat tu pun keluar daripada bilik wad tu. Hamzah pergi dekat isteri dia. Bagi tahu dekat isteri dia, dia nak azan. Sebab tadi tak sempat nak azan anak dia. Isteri Hamzah hanya sekadar mengangguk saja sambil tersenyum. Hamzah pun mulalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan mula laungkan azan. Belum sempat azan tu nak habis, dekat tengah-tengah azan tu, tiba-tiba pintu tandas tertutup sendiri, terhempas dengan sangat kuat. Terkejut Hamzah. Isteri Hamzah pun terkejut. Nasib baiklah anak Hamzah ni okey. Tak ada menangis, tak ada terkejut. Hamzah tahu memang ada benda dekat tandas tu dan benda tu tak suka dia azan. Jadi Hamzah tak berhenti azan. Dia teruskan azan sampailah habis. Bila dah habis azan, barulah keadaan dalam bilik tu jadi okey. Tadi Hamzah rasa seram sejuk, rasa lain macam dalam bilik wad tu. Tapi sekarang ni perasaan tu dah hilang. Hamzah pun serahkan anak tu kepada isteri dia untuk disusukan. Hamzah duduk dekat kursi sebelah. Duduk kat situ, Hamzah mula membaca surah-surah yang dia tahu. Baca dengan perlahan lah. Hamzah baca dan terus baca. Tak lama lepas tu, datanglah jurawat lain. Datang, cek sekali lagi keadaan isteri dia. Masa tu, keadaan dalam bilik wad tu dah tenang. Tak macam tadi. Dan dah ada jurawat yang teman isteri dia. Jadi, masa tu lah Hamzah ni dia cakap dekat isteri dia, dia nak turun sekejap, nak hisap rokok. Hamzah pun turunlah ke bawah, hisap rokok. Dah selesai hisap rokok, minum air apa semua, dia pun naik semula ke atas, jumpa isteri dia, jumpa anak dia, dan dah tak ada lagi sebarang gangguan berlaku dalam bilik wad tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Hamzah, berlaku kepada dia selepas isteri dia selamat bersalin, anak yang pertama. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Sufian untuk memudahkan cerita. Pada malam tu, Sufian ni, dia pergi ke sebuah masjid di Johor lah. Tak silap saya di kawasan Permas Jaya. Ada satu ceramah. Ceramah yang disampaikan oleh seorang ustaz yang agak famous lah, agak popular. Jadi, walaupun jarak rumah Sufian dan juga masjid ni agak jauh, sekitar 30 minit untuk sampai, Sufian tetap berusaha naik motor, pergilah ke masjid tu dengar ceramah. Sufian ni sebenarnya memang orang masjid, suka pergi ke masjid, terutamanya waktu maghrib dan juga isyak. Dia pergi solat berjemaah lah. Tapi bukan ke masjid ni. Malam tu Sufian pergi dekat masjid tu, masjid dekat Permas Jaya tu, sebab nak dengar ceramah ustaz yang dia suka tu. Dia pun pergilah naik motor. Bila ceramah tu dah habis, Sufian pun dia solat lah, solat isyak berjemaah di masjid tu. Dah selesai solat semua, barulah Sufian balik, naik motor, nak balik ke rumah. Tapi sebelum dia nak balik tu, Sufian ada berjumpa dengan kawan-kawan dia. Rupa-rupanya kawan-kawan dia yang lain pun ada datang ke masjid tu. Sufian dan kawan-kawan dia ni tinggal di tempat yang berasingan. Jadi jaranglah jumpa. Kebetulan jumpa macam tu, diorang pun berpakat lah. Diorang 5-6 orang masa tu berpakat nak lepak dulu dekat satu kedai makan. Nak bersembang lah. Diorang pun pergilah ke kedai makan tu, lepak, bersembang. Memang lama diorang bersembang, macam-macam topik. Sebab diorang ni jarang berjumpa. Jadi jumpa sekali-sekala macam tu, memang banyak benda yang diorang nak ceritakan.
Sedar tak sedar, dah pukul 12 lebih tengah malam. Bila dah lewat macam tu, Sophian pun minta diri lah. Minta diri nak balik ke rumah. Memandangkan hari dah lewat, Sophian buat keputusan untuk menggunakan highway. Satu highway. Sophian tak ada jelaskan highway tu highway apa, highway mana. Jadi Sophian pun masuklah highway tu, menunggang motor dia. Sophian cakap highway tu sangat gelap dan tak banyak kenderaan. Sampai dekat satu kawasan, tak tahulah kawasan mana. Sophian tak ada bagi tahu. Tiba-tiba motor Sophian ni terasa berat. Berat lain macam. Masa tu Sophian cakap dia tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa meremang ke, fikir yang bukan-bukan ke, tak ada. Sebab dia baru balik daripada masjid. Jadi masa tu yang Sophian fikir hanyalah motor dia. Mungkin motor dia ada masalah teknikal, mungkin rosak ke apa kan. Jadi Sophian pun berhentikan motor dia dekat tepi jalan. Turunkan tongkat dan dia turun daripada motor. Enjin motor masih lagi hidup masa tu. Sophian turun, dia check lah. Mula-mula Sophian pergi dekat tayar, tengok dekat tayar dia. Sophian check dekat situ, periksa dekat situ sebab nak tengok kalau-kalau ada benda tersangkut. Sebab dia rasa berat semacam motor dia. Tapi bila Sophian tengok tayar depan, tayar belakang okey je, tak ada apa-apa yang tersangkut. Lepas tu Sophian tengok enjin pula. Enjin pun okey. Sophian rasa pelik. Dah mula rasa pelik. Dah kenapa pula motor aku ni? Tapi tak apalah. Sophian pun naik balik atas motor dia dan mulalah pulas throttle. Motor mula bergerak. Masa tu motor Sophian ni masih lagi terasa berat. Dan tiba-tiba baru saja motor tu nak bergerak, datang satu bau yang sangat wangi. Semerbak wangi dekat tempat tu. Bila Sophian terhidu aja bau wangi tu, serta-merta perasaan Sophian berubah. Sekarang ni Sophian dah yakin mungkin dia sedang diganggu. Mungkin ada benda makhluk halus ke apa yang menumpang motor dia. Sebab itulah motor dia rasa berat. Bukan masalah teknikal, bukan rosak motor dia. Memang ada benda lain. Tapi Sophian steady. Dia maintain aja motor dia. Dia bawa aja. Dia plus throttle tapi masih lagi tak laju. Tak apa. Dia bawa aja motor dia dan dia mulalah membaca surah yang dia tahu. Sophian ni dia bagus. Dia hafal banyak surah. Surah panjang pun dia hafal. Jadi masa tu Sophian ni dia mula membaca suratul Baqarah. Daripada satu ayat ke satu ayat dia baca. Tapi keadaan masih lagi sama. Motor dia masih lagi terasa berat. Dan bau wangi tu masih lagi belum hilang. Tak apalah. Sophian terus membaca dengan tenang sambil membawa motor yang berat tu. Dia baca satu ayat, tambah satu ayat, terus membaca. Lama kelamaan, Sophian dah mula boleh rasa motor dia mula berubah. Daripada tadi terasa berat, sekarang ni dah kurang berat. Berat tu makin kurang dan akhirnya motor dia boleh bergerak macam biasa. Rasa berat tu dah hilang. Dah tak ada apa-apa. Cumanya bau wangi tu masih lagi dapat dihidu. Sophian terus membaca suratul Baqarah tu, disambung ayat. Baca dan terus baca. Tiba-tiba Sophian dengar ada bunyi kenderaan datang daripada arah belakang. Dan nampaklah ada lampu. Ada kereta datang daripada arah belakang. Kemudiannya kereta ni dia pintas motor Sophian yang berada di sebelah kiri. Laju kereta ni, dia pintas motor Sophian. Semasa kereta yang dipandu laju ni memintas motor Sophian tu, Sophian perasan dekat atas bumbung kereta tu nampak macam ada orang sedang duduk. Sophian tak bagi tahu macam mana rupa orang tu dan macam mana sebenarnya cara dia duduk, bertenggek ke apa. Sophian tak bagi tahu. Tapi yang pastinya Sophian memang nampaklah ada orang yang duduk atas bumbung kereta tu. Makin lama makin jauh. Kereta tu meninggalkan motor Sophian dekat belakang. Dan akhirnya bau wangi tu pun dah hilang. Dah tak terhidu lagi bau wangi tu. Tapi walaupun motor Sophian dah rasa ringan, dah rasa okey dan dah tak ada lagi bau wangi tu, Sophian masih lagi membaca suratul Baqarah. Dia tetap baca. Sampailah dia tiba dekat rumah. Bila dah sampai dekat rumah, Sophian dia ambil air semayang sekali lagi dekat luar. Dia buka paip dekat luar rumah dia. Dia ambil sekali lagi wuduk. Dah ambil wuduk tu, barulah dia melangkah masuk dalam rumah dia. Masuk dalam rumah dia, dia terus masuk dalam bilik. Sepanjang masa dia masuk dalam rumah ni, masuk dalam bilik tu, mulut dia tak henti-henti membaca surah tu. Dia masih lagi baca. Sebabnya Sophian risau kalau benda ni ikut dia balik ke rumah. Sophian pun masuk bilik. Masuk bilik, berbaring dekat atas katil dia. Mulut dia masih lagi tak henti-henti membaca suratul Baqarah tu. Sampailah dia tertidur.
Itulah kisah yang diceritakan oleh Sufian berlaku kepada dia semasa dia menunggang motor melalui satu highway nak balik ke rumah. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Ita untuk memudahkan cerita. Kisah yang akan saya ceritakan ni berkaitan dengan anak Ita. Ita ada 2 orang anak lelaki. Yang sulung tu berumur 13 tahun. Yang nombor 2 pula berusia 9 tahun. Dua-dua dah sekolah lah. Yang seorang ni baru masuk sekolah menengah, seorang lagi masih lagi sekolah rendah. Anak Ita yang bongsu ni, yang berusia 9 tahun, memang Ita lah yang pergi hantar ke sekolah, balik sekolah naik motor. Tapi yang 13 tahun ni, dia pergi ke sekolah naik basikal. Dan masalahnya, anak lelaki Ita yang sulung ni, yang berumur 13 tahun ni, kalau dia balik sekolah, dia tak akan balik terus ke rumah. Dia akan pergi dulu bermain dengan kawan-kawan dia. Setiap hari, anak lelaki Ita yang sulung ni, yang berusia 13 tahun ni, akan melalui jalan yang sama nak pergi balik ke sekolah dia. Tak jauh sangat sekolah menengah tu dengan rumah Ita ni. Dekat aja. Dan jalan tu, dia berhampiran dengan sebuah padang. Ada banyak pokok dekat padang tu. Dekat kawasan tu lah, ada sebatang pokok ni yang agak pelik. Kenapa? Sebab ada banyak paku pada pokok tu. Tak tahulah kenapa orang paku pokok tu. Semuanya bermula pada satu malam. Pada satu malam ni, Ita sekeluarga duduk dekat ruang tamu menonton TV. Cuma anak bongsu dia je yang dah masuk bilik, dah tidur. Ita, suami dia dan juga anak lelaki dia yang sulung ni masih lagi menonton TV di ruang tamu. Sedang diorang bertiga seronok menonton TV tu, tiba-tiba diorang dapat dengar seolah-olah ada bunyi cakaran dekat luar rumah, dekat pintu depan. Memang jelas sangat bunyi tu, semua dengar. Jadi pada masa tu, suami Ita ni, dia perlahankan volume TV sebab nak dengar betul-betul. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu, bunyi cakaran tu berhenti. Jadi tak apalah, diorang bertiga pun sambunglah tengok movie. Mungkin bunyi cakaran tadi ada kucing dekat luar cakar pintu rumah. Jadi tak apalah, diorang tak hiraukan pasal bunyi cakaran tu, sambung tengok TV. Tapi lebih kurang 5 minit lepas tu, kedengaran sekali lagi bunyi cakaran. Tapi kali ni bunyi cakaran tu tak datang daripada arah depan, pintu depan, tapi kedengaran daripada arah belakang, dekat pintu dapur. Masa tu semua orang dah risau. Lain macam ni. Jadi diorang pun matikan TV. Ita suruh anak dia masuk tidur, yang umur 13 tahun ni masuk dalam bilik tidur. Ita dan suami dia berpakat nak ambil surah Yasin, nak baca dekat ruang tamu tu. Dan itulah yang Ita dan juga suami dia buat. Duduk dekat ruang tamu, baca surah Yasin berdua. Baca punya baca, hilanglah bunyi cakaran tadi. Diorang pun masuk tidur. Keesokan harinya, waktu malam, berlaku sekali lagi benda yang sama. Dengar bunyi cakaran. Tapi kali ni makin banyak bunyi cakaran tu. Pintu depan, lepas tu sekejap hilang, pintu belakang pula, dekat dapur pula dengar. Dan pada malam tu benda yang sama diorang buat. Berpakat nak baca Yasin. Cumanya malam gangguan yang kedua ni, anak Ita yang sulung tu pun join sekali. Dia pun ambil surah Yasin, baca sama-sama. Diorang bertiga pada malam tu. Selepas dah habis bacaan surah Yasin tu, diorang sambung pula buat solat hajat. Ita sekeluarga buat solat hajat, minta supaya dilindungi, dijauhi daripada makhluk-makhluk halus ni, gangguan makhluk halus. Dan alhamdulillah, gangguan ni pun berhenti. Dah tak ada lagi kedengaran bunyi bunyi cakaran. Tapi malangnya, keesokan harinya pada waktu malam, berlaku lagi perkara yang sama. Lebih kurang pukul 10 lebih, pukul 11 macam tu, kedengaran bunyi cakaran. Kali ni memang tak boleh dibiarkan. Suami Ita ni, dia ada seorang kawan yang tahu pasal benda-benda gangguan macam ni. Jadi pada malam tu, suami Ita ni call lah, telefon kawan dia, minta tolong supaya datang segera ke rumah dia. Memang tak ada pilihan masa tu, sebab diorang dah ikhtiar, dah baca Yasin, dah buat solat hajat, tapi masih lagi benda ni berulang, gangguan ni berulang. Dipendekkan cerita, kawan suami Ita ni datanglah ke rumah. Datang ke rumah, suami Ita pun jemputlah masuk. Dia pun tengok keadaan dekat dalam rumah tu. Kemudian dia tengok keadaan dekat luar rumah. Lepas tu, kawan suami Ita ni, dia bercakap lah. Dia tanya, anak kau yang sulung ni, kalau pergi balik sekolah, lalu dekat mana? Kalau dia lalu dekat kawasan padang tu, cuba tanya dia, ada tak dia pergi dekat pokok yang ada paku tu? Sebab aku rasa
anak kau ni dah diekori oleh sesuatu. Dia dah bawa balik benda ni. Cuba tanya dia, ada tak dia cabut paku pada pokok tu? Bila suami Ita dengar kawan dia cakap macam tu, dia terus tanya anak dia yang sulung ni, ada tak ambil paku, cabut paku pada pokok yang ada dekat padang tu, pokok yang banyak paku tu. Masa itulah anak Ita ni cerita, memang betul dia ada pergi dekat pokok tu dan dia ada cabut sebatang paku. Katanya dia nak main-main je, main-main dengan kawan-kawan dia di kawasan tu. Kemudian dia orang adalah cabut 2-3 batang paku tu. Bila anak dia dah cakap macam tu, Ita pun tanyalah, dekat mana paku tu sekarang? Anak Ita cakap paku tu ada dalam beg galas dia, beg sekolah. Jadi Ita pun pergilah ambil beg sekolah anak dia ni, selongkar. Dan memang betul, dekat dalam beg sekolah tu ada satu paku yang sangat panjang, berada dalam beg tu. Paku tu kemudiannya diserahkan kepada kawan suami Ita. Masa tu suami Ita pun tanyalah kawan dia ni. Suami Ita tanya apa yang perlu buat sekarang. Jadi kawan suami Ita ni bagi tahulah, tak apa, biar dia pergi pakukan semula paku tu pada pokok tempat anak dia cabut tu. Malam tu juga kawan suami Ita ni pergi pakukan dekat pokok tu. Suami Ita pun ikut sekali lah. Bila dah selesai pakukan paku tu pada pokok, suami Ita dan juga kawan dia kembali semula ke rumah Ita. Masa itulah kawan suami Ita ni bagi tahu pada Ita sekeluarga tentang paku yang dipaku pada pokok tu. Paku-paku tu semua sebenarnya merupakan penjara. Penjara macam mana? Sebenarnya orang-orang yang pergi dekat pokok tu, diorang ni ada saka ataupun belaan yang diorang dah tak nak. Ada yang sakit dah tua, nak lepaskan saka, tak ada orang nak terima, terpaksalah dicari tempat nak letakkan saka dia tu, makhluk halus tu. Dan dekat kawasan tu, pokok tu lah menjadi tempat tumpuan untuk diletakkan benda-benda ni. Jadi benda ni dia ada cara, dia boleh pakukan benda ni. Paku tu seolah-olah macam penjara bagi makhluk-makhluk halus pada pokok tu. Bila anak sulung Ita pergi cabut paku yang ada pada batang pokok tu, seolah-olah macam dia dah buka pintu penjara tu. Jadi benda ni boleh keluar dan boleh ikut anak Ita balik ke rumah. Itulah sebabnya kenapa keluarga Ita ni diganggu pada waktu malam. Kawan suami Ita menambah lagi, tak apalah, kita dah pakukan semula paku tu pada pokok tu. Jadi jangan risau, insya-Allah. Tengoklah sehari dua lagi ni, kita tengok ada tak lagi gangguan berlaku. Tapi mungkin dah tak ada lah, dah pakukan semula dah benda tu pada pokok. Dan memang betul apa yang kawan suami Ita cakap. Lepas dah paku semula paku tu pada batang pokok tu, dah tak ada lagi sebarang gangguan. Dah tak ada lagi bunyi cakaran pada pintu rumah Ita sekeluarga. Itulah kisah yang diceritakan oleh Ita, berlaku kepada keluarga dia selepas anak sulung dia pergi cabut sebatang paku pada satu pokok, pada sebatang pokok semasa balik daripada sekolah. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.